Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, jadi hari ni kita akan sambung balik pelajaran kita hari Rabu lepas. Okey, kita buat sikit ulang kaji sebelum kita teruskan pelajaran hari ni. Okey, kalau kamu masih ingat, integer ialah satu nombor, okey, dan terdiri daripada nombor bulat positif, nombor bulat negatif dan juga sifar. Okey, dan lagi satu kita ulang kaji sikit berkenaan dengan garis nombor. Okey, saya akan lukiskan semula. Okey, ini adalah satu garis nombor. Okey, jadi di tengah-tengah ni saya tandakan dengan kosong. Okey, seperti yang kita dah maklum, nombor yang berada di sebelah kanan kosong nilainya adalah positif. Okey. Manakala nombor yang berada di sebelah kiri kosong, okey, iaitu sebelah sini, okey, nilainya adalah negatif. Okey, jadi kita kena ingat baliklah macam mana kita nak tulis nombor positif dan nombor negatif. Okey, kosong ke sebelah kanan kosong kita tulis sebagai positif 1. Okey, ke kanan positif 1, positif 2. Ke kanan dia lagi positif 3. Ini kita panggil sebagai nombor positif. Okey, sekarang kita tengok nombor yang berada di sebelah kiri kosong. Okey, macam mana kita nak labelkan nombor? Okey, negatif 1. Ada simbol negatif di sini. Okey, ke kiri negatif 1, negatif 2. Ke kiri negatif 2, negatif 3. Okey ya, saya harap kamu masih ingat lagi. Okey, jadi dah habis ulang kaji yang ini, kita terus kepada operasi asas integer. Okey ya, bila kita sebut operasi asas, perkataan operasi asas ini merujuk kepada kita nak mencari hasil tambah, hasil tolak, hasil darab dan juga hasil bahagi. Okey. Okey, kita mulakan dengan operasi hasil tambah dan hasil darab suatu nombor. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, contoh paling senang, 5 tambah positif 3. Okey, mari kita selesaikan. 5 tambah positif 3. Okey, dalam nak menyelesaikan satu operasi, kamu kena tengok simbol di sini. Okey, kalau kamu tengok di sini ada dua simbol yang sama, iaitu tambah dan juga positif. Mereka ni duduk bersebelahan dan simbol yang sama. Okay. Bila kita nak tuliskan, kita tak boleh tulis dua-dua ni. Okay. Kita kena tukar. Daripada dua simbol ni, jadikan dia satu simbol sahaja. Okay. Jadi, macam mana cara kamu nak tentukan apa simbol yang patut ditulis untuk menggantikan dua simbol positif ini? Okay. Mari kita tengok jadual. Okay, ya, saya akan bagi kamu jadual yang boleh kamu rujuk. Okey, jadual tu belah sini. Okey ya, kita tengok. Okey. Positif, positif ataupun tambah-tambah. Kita akan dapat tambah. Itu jadual dia. Okay. Kemudian positif, negatif. Kita akan dapat negatif ataupun tolak. Okay. Kemudian kita ada negatif, positif. Juga kita akan dapat negatif ataupun tolak. Okay. Last sekali negatif, negatif. Ini kita akan dapat positif. Okay. Jadual ni memang tetap, tak akan berubah sampai bila-bila pun memang macam ni lah jadual tu. Okey. Balik kepada soalan.
Okey. 5 tambah 2 simbol yang sama. Kena tukar, jadikan satu simbol. Jadi tengok jadual. Tambah dengan tambah. Tambah dengan tambah. Kita akan dapat tambah. Jadi kita tulis di sini tambah. Okey, jadi kamu akan dapat 5 tambah 3. 5 tambah 3 sama dengan 8. Ini jawapan dia. Okey, daripada penyelesaian ini, saya nak tunjuk macam mana kalau kita gunakan garis nombor dalam nak mencari jawapan. Okey ya. Ni garis nombor. Kita tengok 5 tambah 3. Okey, 5 saya tandakan sebagai 5. Kita label dulu garis nombor kita. 5 6 7 8 9 10. Okey, saya sampai 10 saya labelkan. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita tengok 5 tambah positif 3. Okey. Untuk nak laksanakan operasi di atas garis nombor, kita kena ingat kalau operasi tu tambah positif. Okey, kita pergerakan nombor adalah ke sebelah kanan sebab dia positif, tambah positif. Okey, jadi kita tengok 5 tambah positif 3. Bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah sebab tambah 3. Jadi dari 5 kita gerak ke kanan. 1 2 3. Kita akan berhenti pada nombor 8. Okey, jadi kamu boleh bandingkan jawapan ni. Okay. Jawapannya adalah sama. Jadi kalau sama, pengiraan betul, pelaksanaan ataupun jalan penyelesaiannya juga adalah betul. Okey ya. Saya sambung kepada soalan contoh. Contoh soalan nombor 2. Okey ya, kita pergi kepada contoh lain. Okey, saya ambil nombor 2 ni. 5 tambah negatif 2. Kalau tadi tambah positif. Okey, sekarang nombor 2 tambah negatif. Okey, mari kita cari penyelesaian dia. Okey ya, kita tengok dekat sini. Sama macam tadi juga, kalau kamu tengok mereka ni ada 2 simbol yang bersebelahan. Sepatutnya tak boleh. Jadi kita kena tukar 2 ni, kita kena jadikan dia hanya satu simbol sahaja. Okey, nak jadikan satu simbol, rujuk kepada jadual yang diberi. Jadi tambah dengan tolak. Kalau kamu tengok tak sama, tambah tolak tak sama. Jadi tambah tolak, hasilnya tolak. Okey, jadi kita letak tolak dekat sini. Okay, jadi kamu dah boleh kira dah. 5 tolak 2, jawapannya ialah 3. Okey. Kita tengok macam mana nak selesaikan soalan ini di atas garis nombor. Okay, sekarang saya lukis. Ni garis nombor. Okey. 5. Saya labelkan 5. Sebelah kanan 6. 7. Sebelah kiri 4. 3. 2. Okey. Kita tengok 5. 5 tambah negatif. Bila tambah dengan negatif, negatif ni maksudnya nombor 2 ni akan bergerak 2 langkah ke kiri. Sebab negatif ni pergerakannya ke kiri. Jadi daripada 5 kita bergerak ke kiri sebanyak 2 langkah. Okey, dari 5 gerak ke kiri. 1 2. Okey, kenapa nak bergerak ke kiri? Sebab
negatif di sini. Jadi pergerakannya gerak ke kiri. Okey ya, yang tu kamu kena ingat. Jadi tengok, bila dah bergerak 2 langkah ke kiri, dia berhenti pada nombor 3. Okey, bandingkan jawapan. Okey, jawapannya adalah sama. Okey. Okey, yang ini kamu boleh tulis dan cuba fahamkan. Okey, kemudian saya akan bagi lagi satu contoh ataupun contoh untuk yang negatif, nombor negatif tambah nombor positif dan negatif tolak nombor negatif. Okey ya, sementara itu kamu boleh salin dulu. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, untuk contoh yang ketiga ni, saya ambil soalan 2 tolak positif 4. Okey. 2 tolak positif 4. Okay, mari kita tengok. Sama macam tadi juga, macam mana nak selesaikan. Apabila ada 2 simbol yang bersebelahan. Okey, kita tak boleh terus laksanakan. Apa yang perlu kita buat? 2 simbol mesti dijadikan satu simbol sahaja. Okay. Macam mana nak tahu ini simbol apa yang nak diletakkan di sini? Rujuk jadual. Ni jadual yang saya dah bagi ni. Tolak, tambah. Cari dalam jadual di mana tolak dan tambah. Okey, tolak, tambah. Hasilnya ialah tolak. Jadi kita tulis tolak di sini. Okey. 2 tolak 4. Nombor kecil tolak nombor besar. Okay. Bila nombor kecil tolak nombor besar, kamu akan dapat terus jawapan mesti ada negatif. Ingat nombor kecil tolak nombor besar. Selalu kita tolak besar tolak kecil. Kalau besar tolak kecil, 4 tolak 2. Terus dapat jawapan positif 2 ataupun 2. Tapi sekarang 2 tolak 4. Tengok macam mana saya buat. 2 tolak 4. 2 lebih kecil. Tolak 4. Kecil tolak besar. Terus letak negatif. Okey. Kemudian macam mana nak cari nombor dekat sini? Okey. Ambil nombor besar 4. Tolakkan dengan 2. Kita terbalikkan. Okey. Jadi 4 tolak 2. 2. Jawapan ialah negatif 2. Okey. Sekarang kita cuba cari penyelesaian dengan gunakan kaedah garis nombor. Okey, kita labelkan dulu kita punya garis nombor. Okey, 2 ke kanan 2 ialah 3. Nombor yang lebih besar mesti berada di sebelah kanan suatu nombor. Okey, nombor sebelah kiri lebih kecil 1. Lebih kecil daripada 1, 0. Kemudian negatif 1. Ingat nombor yang berada di sebelah kiri kosong nilainya mesti negatif. Jadi kamu dah kena letak simbol negatif di sebelah nombor yang berada di sebelah kiri kosong. Okey, negatif 1, negatif 2. Saya sambung lagi 1, negatif 3. Okey, tengok sini. 2 tolak 4. Jadi kita bermula dengan nombor 2. Sini 2.
tolak positif 4. Tolak pergerakannya mesti ke kiri. Okey. Berapa unit? 4 unit. Jadi disebabkan ada tolak dekat sini, dari 2 ni dia mesti bergerak ke kiri sebanyak 4 unit. 1, 2, 3, 4. Okay, kamu akan berhenti pada negatif 2. Okay, kita banding jawapan kita. Okay, jawapan kita adalah sama. Okay. Okay, ambil masa untuk kamu tulis dalam buku yang gini. Okey. Kita sambung kepada contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat saya akan tunjukkan. Okey, nombor yang berbeza iaitu negatif 1 tolak negatif 4. Okey. Nombor negatif tolak negatif 4. Jadi sama juga proses dia macam yang tadi. Bila kita tengok ada saja 2 simbol yang duduk bersebelahan, ini contoh dia, kamu terus kena tukar. Daripada 2 simbol, kita kena jadikan dia 1 simbol. Sebab kita tak boleh buat secara terus kalau ada 2 simbol macam ni. Okay, jadi sama juga macam tadi. Negatif 1 turun ke bawah, negatif 1. Okay, kemudian yang 2 ni, saya nak kamu isi apa simbol yang sesuai untuk diisi dalam kotak ni. Okay, kemudian 4 kita bawa turun. Okay, macam mana nak tahu apa simbol yang kena letak dalam ni? Kita rujuk jadual. Okay, negatif, negatif. Paling bawah, negatif, negatif. Hasilnya ialah positif. Jadi kita letak positif dalam kotak ni. Okey, jadi kita dapat negatif 1 tambah 4. Okey, negatif 1 tambah 4. Hutang 1, bayar 4. Okey, katakan kamu negatif ni boleh diwakili dengan hutang kalau kita anggapkan ini sebagai ringgit. Jadi negatif 1, katakan saya berhutang dengan kamu RM1. Kemudian saya ada duit, saya bayar kamu RM4. Jadi berapa lebihan yang saya ada? Okey, katakan saya hutang RM1, tapi saya baik hati, saya bagi kamu lebih RM4. Jadi dah 1 dah tutup hutang. Jadi ada lebihan sebanyak RM3. Lebih ialah positif 3. Kalau hutang, negatif. Okey Okey, mari kita tengok macam mana kalau kita selesaikan dengan garis nombor. Okey, saya buat garis nombor untuk kamu. Okey, kita labelkan. Okey, negatif 1. Di sebelah kiri negatif 1, nombor yang lebih kecil daripada negatif 1 ialah negatif 2. Okay. Di sebelah kanan negatif 1, nombor yang lebih besar, 0. Sebelah kanan 0, nombor yang lebih besar, 1. Lagi 2 dan 3. Okey, ini cara nak tulis garis nombor. Okay, kita mulakan dengan negatif 1. Ni negatif 1 dekat sini. Tambah 4. Kalau tambah, pergerakannya adalah ke kanan. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 4 langkah. Jadi kita bergerak 1, 2, 3, 4.
4 langkah. Kamu akan berhenti pada nombor 3. Okey, bandingkan jawapan. Okey. Jadi jawapannya adalah sama Okey, bermaksud penyelesaian dengan kaedah garis nombor pun betul dan dengan kiraan ini pun betul. Nak paling senang lagi, kamu tekan kalkulator terus dapatkan jawapan. Okey. Okey, sambil tu nanti kamu kena tulis yang ini, masukkan dalam buku nota. Okey, kamu boleh tengok kemudian video ni. Okey, saya nak sambung dengan kita mencari hasil darab dan hasil bahagi integer. Okey. Hasil darab integer. Okay. Saya terus bagi contoh. Okay, kita ambil negatif 5 darab negatif 4. Okay, negatif 5 darab negatif 4. Okay. Jadi kalau kamu tengok negatif 5 darab negatif 4, kerana operasi darab yang kita gunakan ini, jadi kalau darab kamu kena tengok betul-betul. Mula-mula tengok simbol depan. Okay, depan 5 ada negatif, depan 4 ada negatif. Apa yang perlu kamu buat ialah simbol kamu darab dengan simbol. Simbol darab dengan simbol. Nak tahu apa hasil dia? Kita tengok jadual. Negatif darab negatif. Tengok sini. Negatif darab negatif. Hasilnya ialah positif. Jadi tulis dekat sini. Positif. Okey, kemudian nombor kamu darab dengan nombor. Dalam kurungan kita ambil nombor 5 darab dengan nombor 4. Jadi jawapan positif, turunkan 5 darab 4, 20. Jadi kamu dapat positif 20. Ini kalau kita mencari hasil darab integer. Okay, sementara tu yang ini kamu boleh tulis dulu nota dalam buku tulis. Okey, saya sambung dengan contoh yang kedua. Okey, contoh kedua ialah saya ambil negatif 6 darab dengan 4. Okey. Kalau tak ada apa-apa di depan, ini kamu anggap dia adalah positif. Dia memang macam tu. Kalau kosong di depan ni tak ada apa-apa, jadi bermaksud positif 4. Ini kamu kena faham. Okey. Sama juga proses macam tadi. Okay, kita ambil simbol dan simbol. Okey, ingat bila tak ada apa-apa bermaksud dia adalah positif. Jadi negatif darab positif. Okay, ini kalau tak ada, saya tulis ini bila kosong maksudnya positif. Ini kena ingat sampai bila-bila ingat. Jadi negatif darab positif, kita akan dapat negatif. Macam mana nak tahu? Rujuk sini jadual. Jadi negatif darab positif. Negatif darab positif akan hasilkan negatif. Jadi kita tulis ini negatif. Kemudian kita ambil nombor. Nombor 6 darab dengan nombor
4. Ini kena tahu sifir. Jadi negatif, turunkan negatif, 6 darab 4. Berapa 6 darab 4? 6 darab 4 ialah 24. Ini jawapan yang sepatutnya kamu dapat. Okey. Okey ya, sambil-sambil tu boleh salin dalam buku nota. Okey ya, saya dah bagi contoh untuk hasil darab. Saya nak bagi pula kamu contoh untuk hasil bahagi. Okey, hasil bahagi integer. Okey, kita nak cari hasil bahagi integer. Okey. Okey, contoh pertama. Okey, saya ambil 6 bahagi negatif 2. Nombor kecil je supaya tak susah, supaya kita senang faham. Okey. Macam mana nak buat? Ingat tadi, kalau di depan kos 6 ni tidak ada apa-apa simbol, ini bermaksud dia adalah positif. Ini kena ingat ni, sampai bila-bila pun ingat. Jadi proses yang sama, kita tengok. Okey, simbol dan simbol. Okey, simbol bahagi simbol. Positif bahagi negatif. Rujuk jadual. Okey, positif bahagi negatif. Kita akan dapat negatif. Negatif sini. Jadi negatif. Terus tulis negatif. Kemudian 6. Kita ambil nombor 6 bahagi dengan nombor 2. 6 bahagi 2, jawapannya ialah 3. Jadi negatif 3. Ini jawapan dia. Okey ya. Boleh tulis dulu. Okey, saya harap kamu dah siap salin. Okey, kemudian kita pergi kepada contoh yang kedua untuk mencari hasil bahagi integer. Okey, saya ambil contoh nombor negatif bahagi dengan nombor negatif. Okey, jadi nombor negatif 12 bahagi dengan negatif 2. Nombor kecil je, senang kita nak kira. Okey. Proses sama. Mula-mula kita tengok simbol. Okey. Simbol bahagi simbol. Cek simbol dia. Macam mana nak tahu? Rujuk jadual. Jadual ni memang sangat penting, perlu sangat jadual ni. Jadi negatif bahagi negatif. Tengok, negatif bahagi negatif, hasilnya ialah positif. Jadi kita terus tulis positif. Okey, sama juga dengan yang tadi. Langkah seterusnya ialah kita ambil nombor 12 bahagi dengan 2. Okey, boleh kira. Okey, positif turun 12 bahagi 2. Jawapannya 6. Positif 6. Okey ya, ini hasil jawapan kita. Okey, saya rasa setakat itu saja.
pelajaran kita hari ini. Jadi sebelum tamat pelajaran kita, saya bagi kerja rumah. Okey, jadual ni nanti kamu boleh salin ataupun boleh rujuk dalam buku teks ya. Dalam buku teks pada muka surat muka surat 9 jadual tu boleh rujuk buku teks. Jadi untuk kerja rumah ataupun latihan supaya kamu lebih mahir, buka muka surat 8. Okey, muka surat 8 buku teks ya. Okey, buku teks. Okey, 1 muka surat 8. Latih diri. Satu poin 2A. Okey, soalan nombor 1 A sampai D. Okey, kemudian yang kedua, muka surat 10. Okey, latih diri 1.2B. Soalan nombor 1 A hingga D juga. Okey, yang ini kamu buat dalam buku A, sambung yang hari tu, yang hari Rabu hari tu. Bila dah siap, okey, snapkan jawapan dan WhatsApp saya secara personal. Okey, terima kasih. Kita tamatkan kelas untuk hari ini. Jumpa lagi kamu pada minggu depan hari Rabu. Okey, Assalamualaikum. Buat kerja rumah, jangan lupa. Kalau ada yang tak faham, ada yang tak jelas, boleh WhatsApp saya personal lah. Okey, terima kasih.